InsyaAllah kitab Bahaya Lidah ni tidaklah panjang pun. Sekejap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besarlah bagi setiap pencaci, bagi setiap pengeji, bagi setiap pengumpat, bagi setiap penista, dan sebahagian ulama kata bagi setiap pemfitnah. Banyak maksud dia tu. Jadi syarahan kitab Bahaya Lidah kita pagi ini masuk kali yang ke-8. Setakat ini sudah 15 bahaya lidah yang telah kita kongsikan daripada kitab induk Ihya Ulumuddin ini. Pagi ini kita tak ulang lah, kita tak sebutlah satu persatu yang 15 ini. Kerana setiap kali kuliah pun kita sebut. Nanti lama-lama orang pun jemu asyik sebut yang 15 tu saja. InsyaAllah hari ini kita sambung yang ke-16 lah. Dalam 15 bahaya yang kita bicarakan, yang terakhir dalam kuliah kita ialah tentang mengumpat. Sebelum itu tentang menipu, tentang berdusta. Berdusta ni tak dibenarkan kerana ia membawa mudarat, membawa darurat. Tetapi dalam agama Islam ada keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan untuk berdusta, mengikut lunas-lunas agama. Masa bila, macam mana cara, mengapa boleh, yang itu kita rujuk kuliah yang sebelum-sebelum inilah. Di YouTube semua ada siri kuliahnya. Cuma tentang hadis Nabi, apa yang datang daripada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat dia, tak boleh kita nak dusta. Dalam hadis Nabi tak boleh berdusta, walaupun untuk tujuan kebaikan. Sebab sudah diancam siap-siap, ada ancaman siap-siap daripada Nabi. Tak boleh. Mengumpat. Apa itu mengumpat? Mengumpat ini ialah kita memperkatakan tentang orang lain apa yang orang tu tak senang, orang tu tak suka kalau hal yang kita cakap tu sampai dekat dia. Yang itu mengumpat. Sama je. Yang kita sebutkan itu tentang kekurangan pada tubuh dia kah? Kekurangan pada keturunan dia kah? Pada kelakuan dia kah? Pada perbuatan dia kah? Pada perkataan kata-kata dia kah? Pada keagamaan dia kah? Pada keduniaan dia kah? Pada pakaiannya kah? Rumahnya kah? Kenderaannya kah? Dan lain-lain kah lagi? Semua itu dikira mengumpat. Umpatan juga, ia berlaku bukan sekadar melalui kata-kata sahaja, tetapi juga melalui isyarat. Isyarat tangan, isyarat mata, isyarat pergerakan tubuh badan, tulisan, semua itu termasuk dalam umpatan juga. Dan semua itu adalah haram. Mengapa umpatan ini berlaku? Sebab-sebab berlakunya umpatan. Yang pertama, kerana si pengumpat ni nak redakan kemarahan dia, nak lepaskan perasaan dia, nak hilangkan stres dia, nak kurangkan tekanan dia. Dia jadikan orang lain sebagai mangsa dia. Jadi dia mengumpat. Dia mengumpat, dia pun rasa, oh okey, sedap. Bila dah mengumpat, dia rasa lepas. Sedap dia. Yang kedua, kerana si pengumpat nak mendapatkan perhatian kawan-kawannya yang juga jenis geng membawang, jenis suka mengumpat. Kawan-kawan semua geng mengumpat, duk mengutuk orang. Dia tiba-tiba tak mengutuk sekali. Tak mengumpat sekali. Tak sedap. Nanti dia macam terasing daripada kawan-kawan dia. Mau tak mau dia masuk saham juga, mengumpat juga sekali. Barulah kawan-kawan tadi bagi pandangan dekat dia. Anggap macam geng. Sebab itu dia mengumpat. Sebab ketiga, kerana si pengumpat berasa tercabar oleh seseorang. Yang keempat, kerana si pengumpat nak melepaskan diri daripada sesuatu masalah, nak selamatkan diri dia, maka dia mengumpat. Yang kelima, kerana si pengumpat hendak menaikkan saham dirinya. Yang keenam, kerana si pengumpat itu ada dengki dengan pihak-pihak tertentu. Yang ketujuh, kerana si pengumpat nak orang lain beri perhatian kepada dia.
Bila dia bawa satu isu baru, dia mengumpat tu, orang pun bagi perhatian. Dia tak boleh kalau tak menjadi perhatian orang. Yang ke-8, kerana si pengumpat itu memang niat dia nak menghina, nak merendah-rendahkan, nak mempermain-mainkan pihak tertentu. Itu sebab-sebab orang boleh mengumpat. Apakah antara kaedah yang boleh digunakan untuk mengubat penyakit suka mengumpat ini? Tentu kita tahulah jawapan ringkas dia, belajar agama lah dan amal. Okay. Imam Ghazali dia bagi beberapa tips lah. Antaranya, kita ni kena sedar bahawa mengumpat itu Allah murka, berdosa. Mengumpat ni perbuatan yang Allah tak suka, Allah marah. Yang kedua, kita kena sedar bahawa perbuatan mengumpat itu membuatkan amal-amal baik kita menjadi sia-sia di akhirat nanti kerana telah dipindahkan kepada orang yang kita umpat. Kita mengumpat dia, pahala-pahala kita dapat kat dia. Kita pula rugi. Jika kita tidak punya kebaikan untuk dipindahkan, duk pindah, lama-lama dah kosong dah pahala kita, kejahatan orang yang kita umpat itu pula akan dipindahkan kepada kita lagi naya. Teruk. Yang ketiga, kita kena sedar bahawa mengumpat ini risikonya akan dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Yang keempat, cara dia, kita cari apa punca kita mengumpat itu dan selesaikan. Potong. Kebolehan mengumpat. Bila masanya kita boleh mengumpat? Secara ringkasnya daripada pelajaran yang lalu, yang pertama, kita ni boleh mengumpat apabila kita dizalimi oleh pihak yang berkuasa. Kita nak mengadu kepada pihak yang lebih atas lagi, kita terpaksa cerita keadaan apa yang berlaku kepada pemerintah yang lebih atas lagi. Maka mau tak mau kita kena mengumpat. Yang itu dibenarkan sebab kita nak mendapatkan keadilan. Yang kedua, kita dibenarkan mengumpat untuk membetulkan kesalahan. Contohnya kita bagi hari itu, Sayyidina Umar dia pernah bagi salam kepada Sayyidina Osman, tetapi Sayyidina Osman tak jawab. Lalu Sayyidina Umar pun dia mengadu dekat Sayyidina Abu Bakar. Dalam mengadu tu tentulah dia mengumpat, dia cerita apa yang berlaku. Sayyidina Abu Bakar pun tolong selesaikan masalah itu. Jadi untuk membetulkan kesalahan boleh. Yang ketiga, kita dibenarkan untuk mengumpat apabila kita nak minta fatwa daripada mufti ataupun mana-mana pihak yang layak mengeluarkan fatwa. Contohnya, Hindun binti Utbah, dia pernah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW yang suami dia, Abu Sufyan ini, jenis yang kikir sikit, kedekut. Untuk orang lain mungkin dia pemurah, untuk isteri dia ni dia kedekut. Jadi Hindun ni minta fatwa, bolehkah dia buat begini. Dalam usaha dia nak minta fatwa tu, tentulah dia cerita, suami aku ni dia ada kedekut sikit. Contohnya kan, terpaksa cerita. Yang itu dibenarkan sebab dia nak mengambil fatwa daripada Nabi. Yang keempat, kita dibenarkan mengumpat untuk menakutkan orang Islam daripada melakukan kejahatan. Yang ini huraian dia panjang sikit, tuan-tuan dengar dalam kuliah yang lepas lah. Yang kelima, kita dibenarkan untuk mengumpat apabila ada keperluan untuk kita memperkenalkan seseorang bagi orang yang memang terkenal dengan gelaran yang kurang enak. Tapi orang tu okey. Contohnya orang ni dia jenis berkulit hitam, kita pun sebut black. Nama dia bukan black, nama dia mungkin nama-nama yang biasa. Kita tahu, no, si black dia yang bertanggungjawab dalam kes ni, dalam hal ini. Kita kena pergi jumpa dia lah. Kita sebut dia black, si hitam. Tapi kalau dia okey, tak mengapa. Tambah-tambah kalau kita duk cerita black yang mana, alah black no, Rosli bin Man. Rosli bin Man di kampung kita ni ada 10 orang, yang mana satu kan, atau yang black. Bila sebut yang black, Rosli bin Man yang black, oh yang tu. Yang tu kita kenal. Cara macam tu tak apa.
Yang kelima, yang keenam, kita dibenarkan mengumpat untuk menyatakan tentang seseorang yang mempamerkan kefasikannya. Yang tu boleh. Okey, seterusnya, para penonton yang dikasihi sekalian, perkongsian untuk pagi ini. Jadi pagi ini kita masuk kepada bahaya lidah yang ke-16. Apakah bahayanya? Lidah ini sekiranya tidak dikawal mengikut lunas-lunas agama, bahayanya ia boleh membuatkan fitnah, iaitu namimah, fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qalam ayat 11. Suka mencela, berjalan membuat hasung dan fitnah. Ada disebut fitnah di situ. Allah Taala berfirman, surah Al-Humazah ayat 1 yang kita baca mula-mula tadi, celakalah untuk setiap pengumpat penista, dan ada ulama yang mentafsirkan ia sebagai pembawa fitnah, termasuk juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Lahab ayat 4, pemikul kayu api. Ada ulama yang mentafsirkan pemikul kayu api itu ialah pembawa fitnah. Dia pikul kayu api seolah-olah dia membawa bahan fitnah. Sebab kayu api ni digunakan untuk menyalakan api. Jadi bawa bahan fitnah untuk mengobarkan fitnah. Jadi ada ulama mentafsirkan begitu. Kata Imam Al-Ghazali, dia ceritakan bahawa ada seorang lelaki yang mengikuti, yakni mencari. Apa yang dia cari? Dia mencari seorang ahli hikmah. Dia mengembara cari satu orang ahli hikmah dalam perjalanan 700 farsah. Punya jauh. Satu farsah bersamaan 3 mil. Dia cari-cari dan dia dapat mendengar 7 kalimah daripada ahli falsafah, ahli hikmah tersebut. Ni perjalanan 700 farsah untuk mendapatkan 7 kalimah. Ni bukan main lagi tajuk ni. Ketika orang yang mencari itu berada berhadapan dengan ahli hikmah tersebut, dia dah jumpa ahli hikmah itu, dia pun berkata, sesungguhnya aku datang kepada engkau kerana ilmu yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Terangkanlah kepada aku dari hal, ada beberapa perkara yang dia nak tanyalah tadi kan, 7 kalimah. Dari hal langit, apa yang lebih berat daripada langit? Kemudian tentang bumi, apa yang lebih luas daripada bumi? Kemudian tentang batu, apa yang lebih kesat daripada batu? Kemudian tentang api, apa yang lebih panas daripada api? Tentang bulan, apa yang lebih sejuk daripada bulan? Tentang laut, apa yang lebih kaya daripada laut? Tentang anak yatim, apa yang lebih dipandang rendah oleh masyarakat lah. Anak yatim tu kedudukan dia tinggi, dipandang rendah oleh masyarakat. Apa yang lebih dipandang rendah daripada anak yatim? Ahli hikmah itu menjawab, bercakap bohong terhadap orang yang tidak bersalah itu adalah lebih berat daripada langit. Itu jawapannya. Kebenaran itu adalah lebih luas daripada bumi. Hati yang khonik, khonik ni hati yang bersifat khona'ah, hati yang cukup. Apa yang ada bercukup, berpada untuk dia. Bukan jenis tamak, bukan jenis nak mewah, bukan jenis nak lebih-lebih. Hati yang khonik itu lebih kaya daripada laut. Loba dan dengki itu lebih panas daripada api. Keperluan kepada kerabat apabila keperluan itu belum berhasil adalah lebih dingin daripada bulan. Kolbu orang kafir itu adalah lebih kesat daripada batu. Dan pembuat fitnah apabila jelas keadaannya adalah lebih rendah daripada anak yatim. Itu jawapan-jawapan dia. Yang nak dipetik di sini tentang fitnah tadi.
Hakikat namimah ataupun fitnah itu ialah menyiarkan rahsia dan merosakkan tirai daripada apa yang tidak disukai, menyingkapkannya. Jadi namimah itu bila maksud dia fitnah, kita jangan bubuh nama orang namimah lah. Apakah tindakan kita apabila berhadapan dengan tukang yang bawa fitnah? Kita tahu dah dia ni bawa fitnah ni, apa tindakan kita? Imam Ghazali bagi beberapa langkah. Yang pertama, kita jangan mengiyakan, jangan membenarkan, jangan mengakurkan penyampai berita itu, kerana pembuat fitnah itu adalah orang fasik, dan orang fasik ditolak kesaksiannya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, periksalah dengan saksama, agar kamu jangan sampai mencelakakan suatu pihak dengan tiada diketahui, kemudian kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Tindakan yang kedua yang kita boleh ambil, kita hendaklah melarang si pembawa berita itu. Sekiranya kita mampu, larang dia, tegah dia. Firman Allah surah Luqman ayat 17, suruhlah mengerjakan yang baik, cegahlah daripada perbuatan yang buruk. Kita nampak ini satu kemungkaran, kita cegah mengikut kemampuan kita. Langkah yang ketiga, sekiranya mampu, kita hendaklah memarahi penyampai berita itu. Marah di sini maksud dia marah pada jalan Allah. Yang keempat, kita janganlah bersangka jahat kepada saudara kita yang jauh. Orang tadi tu bawa cerita, kamu tahu tak orang ni gini. Kita jangan mendahulukan sangka buruk kepada orang yang dia ceritakan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Yang kelima, tindakan yang kita boleh ambil, jangan mencari-cari, jangan menyelidik, jangan tercari-cari keburukan orang lain. Bila tukar fitnah ni bawa satu fitnah kat kita, dia mengatakan kawan kita gini, kita jangan tercari-cari. Tercari-cari apa yang dia cerita tadi pada orang itu. Firman Allah, dan janganlah mencari-cari keburukan, terjasus. Yang keenam, engkau jangan pula memanjangkan cerita tersebut. Nabi SAW bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya termasuk manusia yang terjahat ialah orang yang ditakuti manusia kerana jahatnya. Itu kata hadis. Imam Ghazali tambah, dan pembawa fitnah itu termasuk dalam kategori ini. Ini kategori orang yang jahat ni. Kategori orang yang jahat ni. Itulah tadi ada 6 tindakan yang boleh kita ambil apabila kita berhadapan dengan orang yang membawa fitnah. Yang terakhir tadi tu, bila kita dah dapat cerita, walaupun kita tak percaya, jangan panjangkan cerita tu. Kadang-kadang kita tak percaya dah, ini fitnah ni, tapi kita pergi cerita pula pada orang lain. Yang itu pun sama dengan membawa fitnah juga. Dan yang terakhir, kalau sempat jumpa, tak sempat nak salin tadi, di mana pergi dia? Ada satu cerita dalam kitab Ihya ini. Hamad bin Salmah berkata, Salmah ni kalau bagi orang Arab nama lelaki, kalau kita di sini nama perempuan. Salmah kan, Salim, Salamah, Selamat, sama lah tu. Hamad bin Salmah berkata, seorang lelaki menjual budaknya, maksud dia menjual hambanya, dan ia mengatakan kepada pembeli,
Tiada kekurangan apa-apa pada budak ini selain berbuat fitnah. Budak ni bagus belaka, cuma dia ni suka buat fitnah, suka buat namimah. Pembeli itu menjawab, aku setuju membelinya. Orang tu bagi tahu dah kekurangan hamba dia macam mana. Dia kata tak apa, aku nak beli juga. Lalu dibelinya. Sesudah budak itu tinggal beberapa hari dengan pembeli itu, kemudian ia berkata kepada isteri tuannya, sesungguhnya tuan aku, yakni suami dia lah, tidak mencintai engkau. Dia cakap kat mak puan dia. Suami puan tu bukan cinta kat puan. Ia bermaksud berbuat-buat kemurahan hati kepada engkau. Dia berlakon je tu. Maka ambillah pisau cukur dan cukurlah bulu kuduknya, bulu tengkuk dia, beberapa helai ketika ia tidur, sehingga membawanya pagi di atas keadaan yang demikian, maka ia akan mencintai engkau. Macam mana cara nak bagi suami puan cinta kepada puan? Malam nanti masa dia tidur, kamu bawa pisau, kamu cukur lah bulu di tengkuk dia. Dengan cara itu, kononnya akan membuatkan suami puan betul-betul cinta akan puan. Kemudian, hamba ni tadi, dia pergi jumpa pula suami perempuan tu, yakni tuan dia. Dia kata pula, nak tahu tak, sesungguhnya isteri tuan hamba sudah mengambil teman lain. Isteri kamu ada skandal, tahu tak? Ia bermaksud membunuh tuan hamba. Dia cadang nak bunuh tuan. Maka nanti tuan pura-puralah tidur. Nanti tuan akan tahu apa akan berlaku. Jadi lelaki itu pun, dia pun buat-buatlah tidur. Masa dia tidur itu, datanglah isterinya dengan pisau cukur. Sebab apa tujuannya? Nak cukur bulu di tengkuk tadi tu. Lalu suami itu menyangka bahawa isterinya nak membunuhnya. Maka ia bangun, lalu dibunuhnya lah isterinya. Maka datanglah keluarga perempuan itu, keluarga isteri dia. Lalu mereka membunuh suami tersebut dan terjadilah peperangan di antara dua kabilah. Kabilah suami dengan kabilah isteri berlawan, berbunuh-bunuhan. Ni cerita contoh nak mengatakan betapa bahayanya fitnah, tukang fitnah. Dan Imam Ghazali, kita bermohon kepada Allah Ta'ala akan taufik yang baik. Jadi hadirin online sekalian, pengajian kitab Bahaya Lidah kita sekadar itu sahajalah. Hari ini kita bicarakan tentang bahaya fitnah. Jadi memang confirm lah, berdasarkan kisah terakhir tadi, nampaklah sangat bahayanya fitnah. Oleh itu, kita jangan jadi satu orang pun fitnah. Jangan memanjangkan fitnah. Kita berharap fitnah-fitnah ni nak hapus terus memang tak boleh. Fitnah-fitnah yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, dalam kehidupan kita ni, berkurangan dengan sekurang-kurangnya. Wallahu a'lam. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. InsyaAllah stay at home. Kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Sekiranya panjang lagi tempoh perintah kawalan ini, maka kita akan sambung macam ni jugalah. Sambung, tetap sambung, tak akan berhenti, insya-Allah, selagi sihat, selagi hidup. Wallahu a'lam. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.